anda sebut banyak kali kan, tersesat pada 3 tempat ni. 3 tempat ni biasa syaitan sesatkan kita. Yang pertama, sesatkan pada keyakinan. Kita datang ragu-ragu pada Islam. Datang, kadang-kadang datang pada diri kita ni, betul ke Islam ni? Betul ke macam ni? Datang pada diri kita ni keraguan pada agama. Ini syaitan sesatkan. Syaitan letak belalai dia, dia akan sebut, Tuhan ni sebenarnya bukan satu, banyak dia sebut. Agama ni bukan agama Islam je yang betul, agama lain pun betul juga. Dia boleh sebut demikian. Agama lain pun betul juga. Dia mula ni, syaitan ganggu pada keyakinan, menyesatkan dalam hidup. Yang tu orang kita masuk liberal tu. Orang di kalangan kita ni, yang tu yang jadi di kalangan kita ni, ada yang masuk Syiah, masuk ajaran-ajaran sesat, masuk dulu nasionalis, sibuk dengan nasionalis. Kemudian sekularis, masuk izm yang ada ni. Izm yang ada ni, izm yang menyesatkan. Bila orang kata, balik pada Islam, jom kita balik pada Islam. Ya, Islam boleh dalam bab semayang, puasa je. Tapi dalam bab kehidupan, Islam tak boleh. Kalau kita ikut Islam dalam hidup kita ni, kita balik zaman unta balik, katanya mereka. Yang ni yang menyebabkan di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Sesat yang pertama. Bila tak berjaya sesat yang pertama, dia sesat yang kedua. Dia menyesatkan kita yang kedua. Yang kedua ni, ramai orang kita kenal. Apa dia? Sesat dalam ibadah. Dalam bab ibadah kan, sesat terus. Sembahyang, cuba tengok betul-betul dalam kita bab solat. Semakin lama solat, semakin khusyuk kah? Ataupun makin lama kita solat, semakin nak marah pada tu imam. Semakin panjang, imam tu baca panjang-panjang je, kita katakanlah kita berdiri. Bila kita berdiri tu, solat, imam baca panjang. Baca. Tengah-tengah tu, zat datang. Alah, lama pula tu imam ni. Baca panjang pula. Mula kita datang dalam diri kita ni, tu imam ni patutnya baca inna a'tayna je. Bukan baca ni surah panjang sangat ni. Mula nak bergoyang jadi. Diri kita nak sebutnya sesatnya dalam hidup kita. Patutnya kita ni lagi lama lagi nikmat, lagi lama lagi khusyuk. Tak, dalam hidup kita ni lagi lama lagi tak jadi nikmat. Kita ni lagi tua lagi rajin bersedekah ke, ataupun lagi tua lagi simpan harta benda kita. Ramai di kalangan kita ni, lagi kita berusia lagi simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua baru dia sebut. Baru nak tua baru. Dia simpan untuk hari tua dia untuk apa? Simpan untuk hari tua dia untuk apa? Bila kita simpan, satu hari mati kita. Bila kita mati, kita bawa tak barang yang kita simpan? Tak bawa pun. Orang kita ni, Allah minta maaf nak sebut, berkoleksi barang, banyak dia koleksi. Kadang-kadang setengah-setengah rumah yang kita pergi rumah mewah kan, tengok barang bahagian handbag itu macam pasar raya, macam kedai dalam bahagian handbag saja. Bahagian jubah tu bergantungan, jubah dia, baju dia. Satu bilik tu khusus untuk pakaian. Nak sebutnya orang kalau dah mewah sangat kan. Mewahnya. Kasut tu dalam cermin tu susun macam kasut Imelda Marcos dulu. Nak sebutnya, dulu kan ada seorang perempuan yang peminat kasut kan. Dia kasut, berbagai-bagai kasut. Dulu Marcos kan, isteri Marcos dulu. Nak gambarkan tentang orang kita ni sampai tahap demikian. Bukannya RM1 2 ni. Barang-barang ni, harga barang-barang ni mesti dipanggil sampai ribuan di kalangan mereka. Tapi nak sebutnya, gambaran bagaimana kitanya terlampau sesatnya dalam hidup kita, dalam masalah harta pada diri kita demikian. Dalam masalah demikian. 2, sesat dalam ibadah. Yang ketiga, sesat dalam hidup apa dia? Dalam akhlak. Syaitan dia nak sesatkan kita pada akhlak. Putuskan silaturrahim, tak tegur siapa, nak marah, benci, tak suka, tak puas hati. Ni menyesatkan dalam akhlak. Akhlak kita jadi buruk. Ramai mana orang kita yang lain bagus, ibadah bagus, tapi bila sampai tahap dia panggil tahap dia dengan seseorang, dia jadi hilang akhlak. Anak lelaki buruk akhlak dengan ibu dia. Anak lelaki ni
Senang jadi buruk akhlak dengan ibu dan ayah dia. Bila dia jadi buruk akhlak? Bila dia ada pasangan hidup dia. Bila dia ada pasangan hidup dia, dia jaga isteri dia. Mak ayah dia tak jaga. Anak lelaki ni PL. Anak lelaki di kalangan kita begitu. Kadang-kadang berapa ramai orang datang mengadu. Ustaz, anak saya ni dulu, waktu mana dia belum kahwin, cantik je akhlak. Tak pernah menengking-nengking saya. Tak pernah tinggikan suara. Tapi bila dah kahwin ni Ustaz, Allah, dia yang bercakap kasar dengan saya, dia tak boleh lah. Tu anak lelaki. Orang perempuan buruk akhlak dengan suami. Tak boleh jaga mulut. Mulut kita ni jadi. Dengan orang lain kita bercakap tertib. Dengan suami tak jaga pula. Nak jaga ni jadi payah. Tu yang bukan orang tempat ni orang Australia ni panggil. Nak sebutnya gambaran akhlak. Buruknya akhlak kita. Siapa yang menyesatkan kita? Syaitan lah. Syaitan menyesatkan kita. Bila kita duduk seorang-seorang je, kita termenung balik. Allah aku. Cakap kasar pula dengan suami. Mula menyesal. Satu hari suami meninggal dunia, misal contoh. Kita mula nak pergi ke kubur, nak minta maaf kat kubur. Mula, waktu dia hidup, tak nak minta maaf. Nak pergi ke kubur, nak minta maaf. Untuk apa? Bila dah meninggal dunia, dalam hidup kita. Waktu dia hidup, kita berdoa. Bila lah orang tua ni nak mati. Ni bukan orang ni juga ni. Ni orang Thailand lah ni pula nak sebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni. Akhlak kita payah nak jaga. Kita dengan jiran-jiran kita. Sama juga. Tak boleh nak jaga akhlak kita dengan jiran kita. Nak marah. Jiran kita bela kucing. Kita tak bela kucing. Misalnya. Kucing dia pula buai kat rumah kita. Allah sakit hatinya kita. Benda-benda yang demikian ni mengganggu dalam kehidupan kita. Ni senang je kita habis amalan kita. Kita kan buat dah benda yang baik, tapi benda yang jahat ni lebih besar daripada benda yang baik yang merosakkan amalan kita.